Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam pencerahan dari saya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya malam ini. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda semua sihat. Apa khabar saudara Syahrul Juandi? Saudara Syahrul Juandi dari mana ya? Saudara Hafiz Wan Basirun, terima kasih hadir sahabat malam. Puan Hamidah Ahmad, Saudara Muhammad Naim, Waalaikumsalam. 4 tulang kering, Puan Robiah Haji Roslan, Tunku JB, apa khabar aku? Ahmad Mahaini, Mak Yusuf Makno, apa khabar saudara? Puan Zainah Latif, Waalaikumsalam. Faizal Acoy, salam satu Malaysia. Saudara Syamuddin Ishak, begitu juga dengan saudara Abdul Halim. Dr. Hamad Humaizi, apa khabar dok? Moga sehat. Cuaca tak menentu ni kan ni. Saudara Nazrul MN, Puan Syaridah Abu Bakar, saudara Kasim Maddin, saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saudara Pak Chu, Nizam Ijam, serta teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. InsyaAllah usai malam ini saya akan cuba menyantuni, sebab ramai sangatlah sekarang ni saudara. Kadang sampai 3 pagi pun tak selesai lagi. Gitulah keadaannya. Tapi saya sentiasa berlapang dada dan amat bahagia menyantuni saudara semua. Baik. Hari ini saudara adalah hari yang ke-554 virus corona menyerang negara kita dan terus mengganas sehingga saat ini. Hari ini hari Jumaat, tanggal 24 September. Tanda-tanda virus corona ataupun COVID-19 ini kelegaannya tak nampak lagi. Sebab semalam dia ada susut daripada 13,754, tiba-tiba hari ini melonjak balik ke angka 14,554. Menjadikan jumlah warga kita, jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah mencapai 2,171,232 orang. Bagaimanapun saya minta maaf kerana Kementerian Kesihatan masih lagi menyembunyikan angka kematian. Ada yang kata semalam yang ada kematian 264, ada yang kata sebelum tu 400. Tapi saya tidak boleh menyatakan ataupun mewawarkan jumlah kematian, sehingga katanya sudah pun mencapai 24,000 lebih. Tapi saya tak dapat tahu sebenarnya apabila tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan, saudara. Jadi saya minta maaf kerana tidak dapat menyatakan jumlah sebenarnya angka kematian. Saudara Hadir, saudara Rahim Husin, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar saudara Mazuki, Puan Siti Maizun. Dan yang agak tak seronoknya apabila ada pula kenyataan daripada Menteri Kesihatan. Dia kata selepas ini ada pula dos ketiga. Sampai bila pula lagi kita nak kena cucuk? Ada dos ketiga dan ada pula dos penggalak. Ini kenyataan daripada Menteri Kesihatan yang menyatakan bahawa data-data menunjukkan mereka yang pernah mengambil Sinovac, itu vaksin Sinovac ini katanya ramai juga yang meninggal dunia selepas dijangkiti oleh virus corona. Jadi dalam persoalan ini, sebab itu yang saya katakan sahabat malam, yang kita nak tahu bukan vaksin, yang kita nak adalah ubatnya. Kalau warga dijangkiti oleh virus corona, apa ubatnya? Bukannya berterusan lepas 2 dos. Dos pertama, dos kedua, kemudian katanya adalah dos penggalak lagi. Saya pun tak faham apa maksud Menteri Kesihatan kita ni. Berbeza-beza. Dan hari ini pula macam apa yang saya baca daripada akhbar Sinar, melaporkan bahawa Menteri Kesihatan Khadijah Maudin berkata pelaksanaan vaksin antara dos pertama dengan dos kedua untuk AstraZeneca bermula 1 Oktober nanti akan dipendekkan. Jadi dia kata daripada 6 minggu berbanding 9 minggu sebelum ini. Jadi sebelum ini mereka yang mengambil dos AstraZeneca
Dia lepas dos pertama, dia pergi ke dos kedua tu 9 minggu. Tapi kini katanya dipendekkan jadi 6 minggu. Jadi saya tak tahulah apalah sebenarnya mereka ni membuat keputusan yang flip-flop. Sedangkan ini menyangkut soal kesihatan rakyat. Ini bukan kerja main-main. Sebab itu saya katakan cara yang terbaik adalah cari ubatnya, bukan hanya vaksin. Tak habis-habis. Dan kita pun bosanlah mendengar cerita vaksin ni. 1 dos, 2 dos, 3 dos, dos penggalak dan sebagainya. Kemudian ada pula vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, vaksin tak macam-macam lagi lah, Sinovac. Kemudian ada pula kajian mengatakan kalau Sinovac tu ada juga jumlah kematiannya tu. Jadi dalam keadaan begini, kenapa digengerikan? Diwujudkan suasana yang warga dalam keadaan yang 1000 persoalan. Itu masalahnya, saudara, ya. Okey, baiklah, bagaimana saya harus melaporkan bahawa dalam hari ini kenaikan masih lagi meningkat jangkitannya. Di bagaimanapun saya agak lega melihat di Perlis malam 113, hari ini 65. Tetapi di negeri Kedah dia naik balik. Daripada 783, ingatkan semalam daripada 1007 dia turun kepada 783. Ingatkan mungkinlah dengan banyaknya suntikan vaksin adalah turun. Rupanya tidak. Ini saudara Jaka Linglong, dos penggalak, macam nak galak buah pula. Saya tak tahulah, saudara. Saya kadang-kadang nak ketawa pada geram pada. Macam di Kedah, dah elok, dah lega sikit semalam, hari ni naik balik 908. Begitu juga di Pulau Pinang. Kelegaan sedikit daripada 1224 kemarin. Dia susut 1052, hari ni naik balik 1231. Perak, ingatkan dah lega berbenar lah, Yop. Daripada 1490 dia turun 844 semalam. Hari ni dah mencanak balik 1144. Tabakarlah kita, Yop, bila tengok jumlah yang begitu. Sama juga di Selangor. Ingatkan Selangor tu dah lega lah. Lama lah, kita rindu lah Selangor ni dah angka 1000 atau bawah daripada 1000. Rupanya daripada 1985 semalam, hari ni mencanak balik 2244. Cuma yang saya nampak di wilayah Persekutuan, itu ada sedikit lah yang boleh agak steady lah. Daripada 383 hari ini turun 271. Mudah-mudahan warga di wilayah Persekutuan dapat terus mengekalkan penjarakan, akan mengekalkan kekangan daripada jangkitan virus corona. Wilayah Persekutuan, guna Putrajaya naik balik daripada 14 malam naik balik 30. Di Negeri Sembilan, alhamdulillah. Kau jaga elok diri, yang turihkan, jaga kesihatan, jaga kebersihan, jaga penjarakan sosial. Sebab semalam 175, hari ini susut 157. Tetapi di Melaka naik balik. Semalam dah cantik dah, daripada 313 turun kepada 292. Hari ini mencanak 401. Macam mana lah Di Johor ada sedikit kelegaan daripada 1913 kepada 1807. Dan Pahang nampak gaya memperlihatkan angka-angka yang agak menggalakkan. Sebab semalam dia naik, takut juga kita tengok, daripada 688 kepada 869, tapi hari ini 598. Itu di Pahang. Tetapi di Terengganu angkanya naik balik daripada 664 pada 690. Alhamdulillah lah, di Kelantan adalah tidak lagi ribuan. Sebab berminggu lamanya di Kelantan tu. Ribu, 1000, 2000. Semalam 1264, hari ini dapatlah 910. Mek, cik, abang, saing-saing belaka, mari kita berlawan. Cubalah kita berusaha agar virus corona ini tidak terus merebak di Kelantan. Bagaimanapun, sebagaimana saya katakan, kalau di kawasan negeri Pantai Timur ataupun negeri yang di pinggir Laut Cina Selatan, harus berhati-hati kerana jangkitan virus corona tidak menampakkan tanda-tanda keregaan. Kerana di Sabah masih lagi 1273. Cuma Labuan, alhamdulillah, kembali sifar, kosong. Tiada jangkitan di Labuan. Tetapi macam di Sarawak, daripada 1766 meningkat boom terus 2825. Jadi jumlah keseluruhan
Sehingga bulan ini, saudara, sehingga bertanggal 24 September, jumlah untuk bulan ini jangkitannya adalah 424,978 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Ini bukan angka yang sedikit. Jadi saya harapkan agar kita jagalah diri kita. Ubat tak ada lagi. Tiada lagi penjelasan yang tuntas daripada Kementerian Kesihatan, daripada Ketua Pengarah. Kalau dijangkiti, saudara Mak Sepana, tumpuk. Tak ada ubat. Nak buat macam mana? Dia sepatutnya kalau kita demam, adalah Panadol ke, sakit gigi, adalah kalau sakit perut pun, cerit berit pun ada pil cikitik on. Ini virus corona ni tak tahu apa. Vaksin je lah. Vaksin itu bukan ubat, hanyalah sebagai perisai. Tapi itulah keadaannya, saudara. Saya ingin menasihati teman-teman bahawa terdapat di 10 buah negeri yang dijangka mengikut laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu 10 buah negeri kini berdepan dengan amaran ribut petir serta hujan lebat. Artinya musim hujan sudah semakin melanda dan besar kemungkinan monsun sudah datang. Kerana dalam satu kenyataan di Facebooknya berkata cuaca tidak menentu itu melibatkan kawasannya di Hulu Selangor, kemudian di Kelang, di Gombak, Petaling, Hulu Selangor, dan seluruh Kuala Lumpur serta beberapa kawasan di Negeri Sembilan. Sementara itu di Negeri Kedah, di utara ia melibatkan daerah Kulim dan Bandar Baru. Manakala di Pulau Pinang, kawasan yang akan terjejas itu mengikut ramalan kaji cuacanya adalah di seberang Perai Tengah dan seberang Perai Selatan. Mungkin dekat Nibung Tebal ke apa ni. Ya, saudara. Kemudian bagi negeri Perak, ini Perak ni banyak pula kawasannya, iaitu kawasan Krian, Larut Matang, Selama, Kuala Kangsor, Manjung. Manjung ni baru lagi ribut 2-3 malam lepas. Habis pokok-pokok, rempak rumah. Nampak gayanya Jabatan Kaji Cuaca mengatakan bahawa ribut petir, hujan lebat akan dijangka melanda di Manjung. Begitu juga di Kinta, di kawasan Perak Tengah, di Kampar, di Bagan Datuk, di Ilir Perak, Batang Padang dan di Tanjung Malim. Itu kawasan yang dijangka secara bagi negeri Perak. Banyak kawasan tu. Jadi warga Perak harus lebih berhati-hati sebab kalau musim hujan, maka virus corona ni lebih kuat, cepat dia merebaknya. Cuaca sejuk. Bagi negeri Terengganu pula, kawasan yang terkesan dijangka ialah di Hulu Terengganu dan di Marang. Sementara itu di Pahang, iaitu kawasan di Cameron Highland, di Lipis, Raup, Bentong dan Romping. Manakala di negeri Johor pula ialah kawasan Segamat, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, di Kulai, di Kota Tinggi dan Johor Bahru. Jadi saya tengok kawasan ni yang berhampiran dengan Laut Cina Selatan juga masih lagi. Mungkin monsun dah hampir, saudara. Guardian Leon, kes COVID-19 ini 15 saat saja boleh jangkit 10 orang. Saya tak tahu, saya tak dapat laporan. Saya tidak dapat memberi pencerahan berhubung COVID ini selagi ia tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan keadaan ini juga keadaan ribut petir ini teman-teman kita yang berada di Sarawak, kerana kawasan Seri Aman, di Betong, di Sariki, Sibu, Kapit, Song, Kapit dan Bukit Mabung, di Bintulu iaitu kawasannya Tatau dan Sebauh, serta di Miri iaitu di Subis, Beluru dan Marudi. Jadi dijangka turut mengalami hujan lebat. Kawasan di Sabah ialah di Sipitang, di Tenom, Beaufort, Tambunan dan Ranau. Jadi teman-teman saya yang tinggal di kawasan yang saya sebutkan tadi, berhati-hati, jaga kesihatan, elok duduk rumah, santuni keluarga kita. Sebab itu saya dah bagi tahu 3-4 bulan dulu, saya kata sediakan simpanan stok makanan, sebab kadang yang tak menentu dengan ekonomi yang sebegini, cuaca pula begini, COVID-19 melanda. Jadi kita lepas satu-satu apakah musibah ini yang diturunkan oleh Allah SWT, saya tak tahu kenapa. Tak berhenti-henti bahawa kita dilanda oleh musibah, saudara. Sebab itu, kita tengok dulu daripada Anas bin Malik, iaitu Rasulullah SAW bersabda, Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Mungkin ini juga. Ini hadis riwayat Tirmizi yang ke-1705. Kerana dalam riwayat Ibnu Hibban ada disebutkan bahawa Allah akan bertanya pada setiap pemimpin
atas apa yang ia pimpin. Apakah ia memperhatikan atau ia melalaikannya. Jadi jangan sampai kerana pemimpin, rakyat yang menerima segala bala ini. Jadi sebab itu Rasulullah berkata, Adli bin Hatim ada berkata, jadi pemimpin haruslah selamatkanlah diri kalian dari neraka walaupun hanya melalui sedekah dengan sebiji kurma. Jadi kalau pemimpin bakhil tu keadaannya. Dalam soal bersedekah ini, bonda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang ibu bersama dua putrinya menemuiku dan meminta makanan, akan tetapi ia tidak mendapat sedikit makanan pun yang ada padaku. Ya saudara, Rasulullah SAW hidup dengan penuh kesederhanaan. Dia tak ada simpan stok makanan dan sebagainya. Ya, walaupun baginda mempunyai empire Islam yang besar, tapi sejarahnya, sirah yang kita baca, baginda hidup penuh dengan kesederhanaan. Jadi maka apabila dua ibu dan dua anaknya datang jumpa dengan bonda Sayyidina Aisyah, dia cuma mampu memberikan sebutir buah kurma yang dibelah dua bagi makan. Jadi apabila baginda Rasulullah pulang ke rumah, Aisyah pun memberitahu baginda Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, walaupun sebutir kurma itu adalah lebih baik daripada amalan yang lain. Geti-getinya kita kena harus sentiasa bersedekah. Apakah kerana kebatilan pemimpin juga membuatkan kita susah? Macam saya katakan, kita nak keluarkan duit kumpulan wang simpan pekerja, duit kita pun batil, tak nak keluar. Jadi akhirnya musibahnya daripada kita. Itulah saudara sekadar tazkirah singkat yang sempat saya kutip, yang sempat saya nyatakan kepada saudara. Ya? Hidup kita ini saudara haruslah sentiasa berwaspada, sentiasa mengingati. Jangan ingat bahawa diri kita ini adalah segala-galanya. Sebab itu saya sering mengingatkan pemimpin bahawa keberadaan mereka di anjung kuasa itu bukan selama-lamanya. Ada waktunya mereka akan turun juga. Kita lihat apa kata mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Bil, manjung macam mana ni, nak ribut lagi ni. Berhati-hatilah, saya berdoa agar kampung kita taklah dilanda ribut yang teruk. Saudara SL Service Absorber dia kata ketum memang padu dan terbaik bosku. Aduh, saya tak berani nak cakap benda itu sebab ketum telah pun diharamkan penggunaannya. Nanti berdengung pula. Jadi kata saudara Hibir, muflis dalam watak adalah kemiskinan dalam bentuk terburuk di masa ini. Ini kata Newton Bremer. Jadi muflis dalam watak dalam kehidupan kita ini adalah merupakan kemiskinan yang dalam bentuk yang terburuk. Jadi sebenarnya tidak ada sesiapa pun yang mampu menolak takdir ilahi kecuali doa. Kemudian kata Cicero, perhatian cermat terhadap satu hal sering terbukti melebihi kecerdikan. Jadi walaupun kita bijak, tapi kalau kita tak berhati-hati, kita tak memerhatikan dengan cermat, maka kita akan terperangkap dengan segala masalah. Terima kasih Saudara Hibil dengan kiriman mutiara katanya yang cukup berarti untuk kita kongsi bersama. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Andainya negara berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Ini yang ketakutan saya. Dan setakat ini masih belum ada lagi cerita moratorium. Bank masih lagi menghubungi peminjam, meminta supaya bayaran dibayar, segala ansuran dibayar secara tuntas. Jika tidak, tindakan akan diambil. Dan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja, macam saya nyatakan bahawa CEO nak berunding lagi dengan Perdana Menteri. Inilah keadaannya. Jadi saudara yang minta pengeluaran 5,000 tu dapat 1,000, berhati-hatilah, berjimat cermatlah. Saya faham bahawa jumlah yang sebegitu tidak mencukupi, kerana saat ini harga barangan di pasaran terus mencanak, bagaikan tidak mampu dikawal. Sebab itu saya nak kata nak marah pun dah tak larat nak marah tiap malam. Cuma saya memberi pencerahan supaya teman-teman, saudara semua mengambil peringatan agar kita lebih berhati-hati dan berwaspada untuk menangani masa hadapan yang saya sendiri tidak dapat melihat keceriaan ataupun mengulangi zaman silam sebelum kita kerajaan Barisan Nasional tumbang di tangan Pakatan Harapan, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah
tanam padi berbunga lalang. Itulah masalah kita ni. Kita tanam padi yang berbunga adalah lalang. Baik, sebelum saya memberi pencerahan tentang tanam padi berbunga lalang, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Baru berputik si buah padi. Kita cakap padi, dia bercakap padi juga. Jadi macam sealiran lah fikiran saya dengan Pak Nazil. Kata Pak Nazil, baru berputik si buah padi, ditabur baja, mana yang ada. Jenaka politik menjadi-jadi. Lihatlah saja di sekeliling anda. Jenaka politik. Sekarang ni politik dah jadi jenaka saya. Sebab itu saya katakan macam malam semalam, saya dah para badut politik. Sedangkan rakyat terus hidup dalam keadaan yang betul sukar. Kemudian katanya lagi, Pak Zaki mengemas almari, membersih sawang, menyambut raya. Syukurlah rezeki Allah memberi, bukan wang tandanya kaya. Jadi saudara, ada wang pun bukan artinya kita kaya. Jadi rezeki yang Allah SWT kurniakan pada kita dengan kepelbagaian cara. Paling-paling tidak pun kita masih boleh bernapas. Ada rezeki yang diberi oleh Allah, itu oksigen. Masih ada makanan yang boleh kita makan. Tapi dapatan saya, kabarnya saya agak terkejut. Sebab siang tadi saya makan tengah hari bersama dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, nak bertanya dengan dia kedudukan politik dan sebagainya. Menurut Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dia kata yang paling dia khawatir apabila beliau mendapat laporan bahawa warga Kota Raya Kuala Lumpur, gelandangan di Kuala Lumpur ini, boleh kata hari-hari ada kematian. Bukan mati kerana sakit, rupanya mati tak ada makan. Yalah, dulu memang ramailah warga kita, warga kota yang mengadakan derma makanan. Tiap-tiap hari ada NGO ataupun pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Tapi sekarang ni mereka pun sekarang ni dah sempit. Siapa lagi yang punya wang? Jadi akhirnya warga yang gelandangan di Kota Raya Kuala Lumpur jadi kebelai lah. Kebelai ni adalah tak ada makan langsung dan mengundang kematian. Ini suasana yang tidak baik, saudara. Baik, kepada mereka yang menyunting live saya dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka ingin saya nyatakan bahawa anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang dilakukan. Dan pihak saya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang komen ataupun atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum melakukan suntingan. Saya ingat bahawa ini adalah pencerahan politik dan fakta-fakta yang saya dapat melalui pembacaan dalam media sosial, dalam media arus perdana dan juga perbincangan saya dengan teman-teman. Tidak lain tidak bukan, ini adalah segala pencerahan agar warga kita berinformasi. Itu saja, bukan niat untuk mengadu domba dan sebagainya, saudara. Dan prinsipnya adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda boleh saja menolak sepenuhnya sebarang pandangan saya ataupun sebaliknya menerima. Begitu juga kalau anda menghantar kiriman, saya berhak untuk menolak dan berhak untuk menerima. Kalau kita menyantuni atas prinsip ini, insya-Allah tenanglah sikit jiwa kita. Tentulah saya nak bagi tahu teman-teman yang daripada parti bukan UMNO, mereka mungkin tidak senang mendengar pencerahan saya. Kerana ada juga teman-teman yang menghubungi saya kata, apa ni Datuk tiap malam dia attack parti parti kami. Saya kata saya tak attack, saya menceritakan kebenaran. Dia kata takkan UMNO tak ada kesilapan. Saya kata ada, cuba saya dengar. Berjujur Menteri UMNO kena balon dengan saya kan. Tapi bagi saya menyatakan yang benar. Untuk saya memuja parti anda memang tak boleh lah, sebab saya orang UMNO. Saudara jadi dalam keadaan begini kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, dan saya harap gunakanlah bahasa yang baik. Gunakanlah bahasa yang melambangkan kita warga bangsa yang cinta damai. Kita warga bangsa yang sentiasa harmonis dalam kehidupan kita. Bagaimanapun, dapatan saya dalam kiriman teman-teman kepada saya, dia kata, Datuk kena ulas sikit tentang masalah air di Kelantan ni. Dia kata, kita semua tahu bahawa Kelantan adalah negeri yang tidak mempunyai takungan air. Semua negeri di semenanjung Malaysia mempunyai tempat atau pusat takungan air. Tapi tidak ada di Kelantan. Dah 64 tahun kita merdeka.
air mengalir deras. Malahan Kelantan menerima tumpahan air, hujan dan sebagainya terlalu banyak setiap tahun. Tapi air itu tersia-sia mengalir pada sungai dan akhirnya mengakibatkan banjir. Malahan akhirnya pergi ke laut. Itu realitinya di Kelantan. Di samping itu, kalaupun ada tempat-tempat rawatan air yang disampai ke rumah-rumah akan berada dalam keadaan seperti teh susu kerana paip-paip dah lama sangat tidak dirawat. Paip-paip air yang dia menyalurkan daripada pusat bekalan air itu sudah berkarat. Jadi apakah warga Kelantan ini nanti asyik minum air yang berkarat je lah? Saya sedih mendapat kiriman teman-teman daripada Kelantan. Dia kata, "Tok kena suarakan." InsyaAllah saya suarakan. Sebab dia kata masalah air di Kelantan ini tidak akan selesai selagi masalah politik kepimpinan negeri ini tidak selesai, kerana perangai, ini kata kawan saya inilah, bahawa perangai mereka yang berada di anjung kuasa di Kelantan itu, kalau ada pelabur mereka sabotaj. Kalau ada pelabur ataupun teknologi provider, ada saja sabotajnya, kerana tak tahulah kenapa tak tahu. Dia kata saya ada satu kiriman dia kata saya dengan pelabur dan dengan adanya teknologi yang mantap cukup berkemampuan untuk membantu Kelantan menyelesaikan masalah air. Tapi dia kata dah 2 kali kena main. Tak mungkin ada lagi pelabur teknologi provider yang akan membantu Kelantan kerana ramai dah serik. Sebab itu pimpinan di Kelantan berlapang dada lah. Jadi kalaupun anda bukan menteri besar, kalaupun anda hanya sekadar bekerja di pejabat pentadbiran di Kelantan, saya mengharapkan janganlah meletakkan kepentingan diri, letaklah kepentingan ramai warga Kelantan yang mendapat air yang boleh dikatakan sebagai tidak dirawat. Kita harus sedih, saudara. Kita dah merdeka sekian lama. Macam mana saya suarakan apa berlaku di Sabah. Dulu saya menyatakan apa yang berlaku di Sabah, rakyat di Sabah masih lagi tidak mendapat kiriman air-air yang terawat. Sama juga di Sarawak. Negeri kita makmur. Negeri kaya raya, negeri Kelantan pun kaya raya, saudara. Oh, Kelantan ni kaya-kaya mah orang ni. Isteri-isteri berniaga di pasar Siti Khatijah. Tetapi masalahnya, kenapa untuk merawat air tak ada? Anak-anak Kelantan yang merantau ke kota raya jadi berjaya dalam kehidupan mereka, menjadi usahawan-usahawan terkemuka. Tetapi Kenapa permasalahan air tidak dapat ditangani? Mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya harap agar pimpinan di Kelantan cukuplah berpolitik. Tok-tok lebai yang ada di Kelantan ini enough lah. Sebab itu saya Sabah Malam menyatakan cukuplah kita berpolitik. Fikirkan soal rakyat. Sampai bila kita nak mendera rakyat? Yang anda dambakan jawatan. Bila ada jawatan, laksanakan tugas. When you want to get the power, anda berpolitik nak dapat kuasa. Dah dapat kuasa, laksanakanlah. Saya terpanggil menyatakan begini sebab dia kata saing hamba dari Subang Jaya katanya. Dan rakan kongsinya pernah nak buat projek air di Kelantan. Tapi gagal sebab banyak masalah. Selagi duduk bawah payung ulama ni, dia kata masalah gitulah sampai ke anak cucu. Nasib orang Kelantan. Itu tulisannya kepada saya. Jadi saya haraplah anak-anak Kelantan khususnya cukup-cukuplah kita terperangkap dengan aturan politik. Cukup dah. Saya bukan nak katakan bahawa tak usah undi PAS, tidak. Tapi saya kata kalaulah pimpinan mereka tidak menyantuni rakyat sampai masanya. Okeylah dulu kita ketepikan mereka pimpinan kerana ideologi politik dan sebagainya. Sekarang dah tak ada dah sekarang. So lihat sendirilah berceramuk habis. Tambah-tambah lagi sekarang ni dah bila masuk ke di Putrajaya, di anjung kuasa Putrajaya, isu air di Kelantan tak jadi perjuangan yang tuntas. Menteri Alam Sekitar khususnya yang menjaga air datang daripada PAS. Sepatutnya inilah dilaksanakan. Saya cuma boleh mampu mengutarakan. Saudara. Sebab itu saya tengok juga tulisan Tan Sri Syarif Samad. Ini sebab saya nak baca sulipan untuk anak-anak muda. Dia selaku Ketua UMNO Bahagian Johor Bahru, Tan Sri Samad mengatakan bahawa negeri boleh juga mengubal undang-undang untuk memecat wakil rakyat negeri.
atau recall election state level. Itu kata beliau. Tapi sekarang ni kalau nak panggil pilihan raya kecil balik tak boleh dah, sebab jeda waktu selama 3 tahun dah lepas. Sebab katanya pengundi yang buat keputusan terhadap wakil rakyat mereka, sama ada hendak pecat ataupun tidak. Memang pun kuasa seorang wakil rakyat terletak di tangan pengundi. Jadi saya sempat menatap tulisan Tan Sri Syaril, sebab mungkin anak-anak muda tak tahu. Tan Sri Syaril Samad satu ketika dulu pernah bertanding atas tiket sebagai calon bebas. Dia sebagai menteri, dia letak jawatan. Dia sebagai ahli parlimen, dia letak jawatan. Dia bertanding bebas di Johor Bahru pada tahun 1989. Cuba kita baca ceritanya. Dia kata, perletakan jawatan saya sebagai ahli parlimen Johor Bahru sehingga menyebabkan pilihan raya kecil diadakan pada tahun 1988 telah menjadi rujukan kepada sistem recall election, dia kata. Ini adalah untuk mencegah kejadian politik katak ataupun party hopping. Jadi banyak orang tanya kenapa letak jawatan. Dia sendiri dengan redha letak jawatan dan bertanding semula. Dia kata sebab bagi saya meletakkan jawatan adalah kerana saya tidak diterima menjadi ahli parti UMNO baru yang ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir sebagai pengganti kepada UMNO asal yang didapati tidak sah oleh mahkamah. Ini kalau saudara dengar pula kenyataan yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dalam parlimen 3 hari lepas, saya nampak ini lebih jelas ceritanya. Ini dijelaskan oleh Tan Sri Syaril yang bertanding atas tiket bebas. Kemudian dia kata, mengapa saya dan rakan-rakan UMNO Johor Bahru tidak diterima masuk ke UMNO baru? Dia kata, hanya Tun Dr. Mahathir saja boleh menjelaskan kebijaksanaan politiknya. Betul lah dia kata, saya dan UMNO Johor Bahru bukan penyokong Dr. Mahathir semasa pemilihan parti pada tahun 1987. Waktu itu pemilihan parti Presiden UMNO, waktu itu yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah menentang Tun Dr. Mahathir, dan Tan Sri Syaril dan warga Johor tidak menyokong Dr. Mahathir. Jadi dia kata, tapi kami pula ditugaskan untuk memenangkan calon UMNO baru yang pertama yang bertanding di pilihan raya kecil bagi Dun Tanjung Puteri setelah keputusan PRU 1986 dicabar di mahkamah. Jadi waktu dalam kemelut, saya melihat apa yang berlaku hari ini ada signifikan dan ada dia punya rintitan sejarah itu berulang, saudara. Jadi dia kata tidak luar biasa bagi seorang menteri besar. Itu ketika itu Tan Sri Muhyiddin menjadi pengarah pilihan raya bagi PRK pilihan raya kecil peringkat negeri. Tapi saya pula diminta melakukan tugas itu. Jadi dia memang dia marah waktu itu. Tan Sri Muhyiddin jadi menteri besar pun suruh dia pula yang mengambil tugas. Jadi mengapa begitu? Jadi tidak kami persoalkan, katanya. Tan Sri Syaril ni orangnya tegas. FB Live saya kena ganggu. Tak mengapalah saudara. Kalau FB Live saya kena ganggu dalam Facebook, lari pada Instagram. Kalau tak ada dalam Instagram, patah balik pada Facebook. Saudara, kalau dua-dua diganggu, malam nanti anak saya akan post dalam YouTube. InsyaAllah, jangan risau saudara. Saya dah agak dah. Live saya ini memang dikerjakan oleh orang sebab memang bukan senang. Bila kita membicarakan sesuatu yang jelas, yang benar, tentulah kita akan dibenci. Itu realiti hidup saudara, ya. Kemudian kata Tan Sri Syaril lagi, dia kata dia kata kami hanya tahu BN mesti menang waktu pilihan raya kecil di Johor Bahru, di Dun Tanjung Puteri. Jadi pendekkan cerita, calon BN menang, pilihan raya kecil Tanjung Puteri menang tipis, tapi menang. Dia kata politik Tun Dr. Mahathir dengan UMNO baru tetap diteruskan. Mereka yang tidak menyokongnya masa pemilihan parti 1987 diketepikan dari memegang jawatan pro tem dalam UMNO baru. Jadi kami tidak mahu pula untuk bersama dengan parti gantian kepada UMNO asal yang dirancang penubuhannya oleh Tengku Razali. Jadi ramai rakan-rakan saya dalam tim B, itu nama yang diberikan kepada kumpulan penentang kepada Tun Dr. Mahathir yang bersama-sama dengan Tengku Razali. Jadi dalam keadaan yang tidak menentu inilah saya dan rakan-rakan bersetuju. Ini saya cerita ni saudara, mungkin yang seusaya dengan saya dapat tahu. Dah mengetahui keadaannya, tapi untuk anak-anak muda yang sekarang ni yang mula bergiat dalam politik. Jadi kalau orang mengatakan Syaril dulu bertanding atas tiket bebas, kenapa? Ini saya jelaskan supaya anda jelas faham. Jadi katanya saya dalam keadaan tidak menentu inilah saya dan rakan-rakan bersetuju supaya saya serahkan balik kerusi parlimen Johor Bahru kepada keputusan rakyat melalui satu pilihan raya kecil. Jadi dia serahkan balik, dia kata.
Kemudian saya pun meletak jawatan. Dikembalikan kursi itu kepada penentuannya rakyat sebagai kuasa pemutus yang sebenar dalam sistem demokrasi berparlimen. Dan waktu itu katanya belum tahu saya akan menang, tapi rakyat yang berkuasa untuk menentukan. Alhamdulillah, saya yang dipilih kembali di atas undi terbanyak. Memang waktu itu tak silap saya 24,000 majoriti dia menang. Ertinya saudara, kenapa saya nyatakan ini adalah untuk menyatakan pada anda, andalah kuasa pemutus. Sebab itu saya katakan bahawa kuasa suara rakyat, kuasa keramat. Kita tidak boleh diadu-adukan. Zaman waktu Tan Sri Syaril bertanding bebas pemenang. Sedangkan waktu itu UMNO baru ni kukuh. Kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir. Jadi kerana itulah ini cerita apa yang berlaku daripada zaman era Tan Sri Syaril Samad yang hari ini menjadi ahli Majlis Tinggi UMNO. Beliau masih lagi jadi ketua bahagian di Johor Bahru. Walaupun dalam pilihan raya yang lalu beliau tewas. Tewas itu lain tak ada. Kenapa? Kerana serangan terhadap parti UMNO. Jadi keadaan sekarang saudara, kenapa saya bawa cerita ini untuk warga baru, anak-anak muda yang kadang-kadang yang lupa sejarah, ataupun mungkin teman-teman saya juga terlupa, ataupun ada juga mereka yang mudah dipengaruhi oleh media-media yang memihak sepihak. Tetapi sebagaimana saya berbual dengan Ibu Muhammad Tengku Razali Hamzah waktu makan tengah hari tadi, beliau tidak menolak bahawa hari ini, untuk masa ini ataupun pilihan raya mendatang, bukanlah sesuatu yang mudah bagi sama ada mereka yang berada dalam kerajaan, mereka yang memegang jawatan sebagai wakil rakyat. Mereka bukanlah satu mudah untuk menang kali ini. Kerana zaman dulu media arus perdana dikuasai oleh pemerintah. Jadi rakyat waktu itu bergantung pada surat khabarnya Usaha Melayu, Berita Harian, Straits Times, Star, dan berita radio, RTM, serta berita TV, TV3, TV RTM, TV1, TV2. Tapi hari ini berita kita dah dunia tanpa sempadan. Malahan begitu ramai hari ini warga internet menjadi wartawan tanpa gaji. Sebab tadi bila saya berbual dengan Ibu Muhammad Tengku Razali, kita betul. Jadi rakyat hari ini lebih mengetahui daripada pimpinan. Sebab itu saya ingin mengingatkan kepada ahli-ahli parlimen, kepada pak-pak menteri, timbalan-timbalan menteri, pemimpin-pemimpin, mereka yang berada di anjung kuasa. Jangan anda ingat bahawa kedudukan anda itu akan kekal. Tunggu masanya rakyat akan membangun untuk membawa pembelaan. Ini realitinya. Sebab hari ini negara kita dalam keadaan yang begitu kucak-kacik. Contohnya, kita ada satu agensi yang begitu kita amanahkan. Itu Suruhanjaya pencegah rasuah. Yang zaman Tan Sri Hashim dulu memang sebut saja BSN, waktu itu kita panggil Biro Siasatan Negara. Kalaulah sesuatu pejabat itu didatangi oleh pegawai dalam BSN, ketua pejabat tu, sama ada dia pergi ke balai polis ke, sama ada dia pergi ke pejabat DO ke, kalaulah nampak kereta itu kereta daripada BSN, Allah, demam malam tak tidur lena. Kerana waktu itu pegawai-pegawai Biro Siasatan Negara ataupun Suruhanjaya pencegah rasuah ini melaksanakan tugas dengan baik. Memang dia tidak akan bertoleransi dengan sebarang elemen korupsi. Tapi apa berlaku hari ini? Kita dikejutkan. Memang tidak semua, apabila ada satu dua, jadi akhirnya seekor lembu yang bawa lumpur, habis semua terpalit. Hanya kerana satu dua orang buat perangai. Sebab macam mana saya lihat kenyataan polis bahawa ada pula pegawai SPRM yang ditahan kerana terjebak dengan dadah. Sebagai penyakit dadah. Lepas itu wang yang sepatutnya disimpan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah sebagai bahan bukti, kabarnya dicuri hingga heboh di parlimen. Saya tidak mahu untuk menuduh lebih-lebih pada jawatan, tapi bagi saya inilah keadaannya. Memanglah dalam setandan pisang tentu ada satu yang buruk. Tetapi sebagai ketua jabatan, dia kena memerhatikan. Dia tak boleh ada sebarang pilih kasih. Dan jangan menggunakan sebarang jawatan yang anda miliki untuk kepentingan diri. Dan sekarang ni saya kata sudah sampai masanya pimpinan negara memikirkan agar mereka yang bertugas dalam bidang penguatkuasaan undang-undang, sama ada pihak polis, jabatan jalan raya,
Kastam, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, mereka-mereka ini perlulah diberi jaminan lepas mereka pencen atau mereka berhenti nanti, bahawa kehidupan mereka tidaklah akan berada dalam keadaan yang susah. Jadi kalau itu keadaannya, tentulah pegawai tersebut akan melaksanakan tugas dengan baik. Ini kerana mungkin mereka melihat teman-teman mereka yang bersara daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah cuba-cuba nak berniaga, ada yang koput, hidup susah. Mungkin ada juga antara pegawai polis yang masa saya dapat kiriman daripada teman kita, suaminya bekas anggota polis, tapi dia sendiri pun tak dapat bantuan. Ada juga teman-teman yang pernah bekerja di lembaga hasil dalam negeri, selepas bersara, orang buat tak peduli, gaji pun tak seberapa banyak pun. Mereka yang bekerja sebagai pegawai kastam. Jadi bila dalam keadaan mereka melihat teman-temannya dalam keadaan susah, mereka mencari jalan lah. Kalau ada peluang, dia kata sebelum aku jadi mereka, tengah aku ada kuasa ni, aku sapulah. Ini keadaan juga perlu dipikirkan oleh pimpinan. Sebab itu saudara melihat, kalau di luar negara, negara-negara di mana penguat kuasa yang diberikan tugas untuk membasmi segala macam bentuk penyelewengan, mereka ini dijamin masa depannya. Jadi dalam keadaan begini, saya tidak mau menuduh sesiapa. Sebab itu walaupun Parlimen minta supaya Azam Baki sebagai ketua Suruhanjaya Pencegah Rasuah ini berehat dulu, siasatan dulu lakukan. Tetapi dalam keadaan begini, bagi saya tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah kalau satu dua orang ini hanya siasat, lepas itu hilang siasatan. Kita mahu yang lembu-lembu yang bawa lumpur ini terus sembelih saja. Mesti dihukum, tak boleh dilepaskan begitu. Sampai masanya sekarang ni kita bertegas untuk melaksanakan undang-undang. Jangan pula berlindung di bawah pimpinan-pimpinan politik. Apabila adanya unsur-unsur politik yang cuba menggunakan institusi penguatkuasaan untuk tujuan politik ataupun menginaya musuh politiknya, inilah jadinya. Kalau ada pimpinan politik, orang ni gini, kita kenakan. Orang begini kita kenakan, menggunakan elemen-elemen ataupun agensi-agensi yang sepatutnya bertugas hanya untuk negara, bukan to answer to the politician. Mereka yang bertugas sama ada di Suruhanjaya Pencegah Rasuah, sama ada di Lembaga Hasil Dalam Negeri, sama ada bekerja di bahagian kastam ataupun pihak polis dan sebagainya. Mereka tidak perlu menjawab kepada menteri yang jaga jabatan mereka. Menteri ini hanya sebagai penyelaras. Dan kalau ada menteri cuba untuk menggunakan mereka, sepatutnya mereka harus menentang. Ini tidak berlaku. Sebab itu saya nampak bagaimana Datuk Seri Najib buat laporan polis bahawa beliau ditekan, bahawa ada orang menggunakan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kononnya saya tak tahu, dia terpulang pada pembicaraan mahkamah, saudara. Tetapi kalau ada unsur-unsur begitu, rosaklah jabatan itu. Jadi mereka menghancurkan jabatan. Kita rakyat biasa, kita pembayar cukai. Sebab itu saya kadang-kadang benci tengok ahli politik yang secara sembrono menggunakan jabatan-jabatan penguatkuasaan hanya untuk matlamat politik mereka. Ini salah. Ini bertentangan. Sebab itu sekarang ni kita haruslah berusaha. Sebab saudara, bagai tadi ni saya tengok kiriman daripada saudara Abdul Aziz Ishak, daripada beliau lah mantan pengurusi sekretariat Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dia kata isu rasuah ni dah terlalu banyak dibincangkan. Memang dah jadi membarah dalam darah daging sebahagian daripada orang. Tapi mereka tidak tahu kesan daripada perlakuan rasuah itu, terutamanya pada pemimpin Melayu ni, yang rosakkan bangsa kita. Kerana rasuah lah orang boleh membuka ladang-ladang, hutan-hutan milik kerajaan beribu ekar. Kerana rasuah di kalangan pegawai yang terlibat di pejabat tanah dan sebagainya. Kerana rasuah juga akhirnya saudara, saya lihat ini amat mengejutkan saya apabila terdapat kejadian tanah reserve Melayu yang tidak boleh dijual kepada bukan Melayu, akhirnya tergadai ke tangan orang asing. Ini keadaan saudara. Reserve Melayu berjumlah 3 juta hektar pada tahun 1957, waktu kita mencapai kemerdekaan. Kini telah berkurangan dan tinggal hanya 1.7 juta hektar saja. Itu pada tahun 1995. Sekarang saya rasa lebih teruk lagi. Terdapat 22,000 ekar tanah kerajaan digadai pada Gegasi KLK, Kuala Lumpur Kepung, di Lekir, di Manjung.
22,000 ekar tanah. Ada 9,000 hektar tanah reserve Melayu di Selangor. Ditukar status kepada bukan reserve Melayu. Jadi hanya 1/3 saja, itu 3,000 hektar yang diganti. Sedangkan dalam perlembagaan undang-undang tanah negara kita ni, kamu ambil 1 ekar, ganti balik 1 ekar. Bagi saya, kesannya bukan apa, tidak lain tidak bukan kerana rasuah. Pada tahun 1990, seramai 80 orang penduduk di Pantai Cenang, di Langkawi, di atas tanah reserve Melayu, mereka dihalau keluar hanya kerana untuk membangunkan Pelangi Resort. Ini perlu dibuka balik. Saya harap kalaulah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ni boleh melaksanakan tugasnya, saya kata kena buka balik ni. Pada tahun 1990, tak kisahlah 90 pun, sebanyak 930 hektar tanah reserve Melayu di Kampung Mambau, Negeri Sembilan, diambil alih untuk projek Seremban 2. Dan sebelumnya terdapat 600 keluarga tinggal di situ. Ini perlu dibuka. Ini perlu dibuka fail-fail ni balik. Jadi ketidakseimbangan. Kita adalah pewaris merdeka. Kita warga bangsa yang mewarisi kemerdekaan yang dituntut oleh tok nenek kita dahulu, yang berjuang, yang mengorbankan darah, keringat dan air mata serta nyawa. Tapi kita warisan kemerdekaan ini, akhirnya kalau jadi di Kampung Mambau tu, dihalau keluar begitu saja. Kemudian dia kata terdapat 26,000 hektar tanah reserve Melayu di Tanjung Langsat, di Tanjung Piai, Johor. Diambil untuk membinakan new townships. Bila dibuka aja pekan-pekan baru, tentulah warisan kita ni akan dipinggirkan. Tambah-tambah pula lagi adanya tanah yang sepatutnya ini untuk reserve Melayu tu sepatutnya tak boleh gadai lah, tak boleh dijual pada orang lain. Kemudian terdapat 300 hektar tanah reserve Melayu di Pulau Redang, di Terengganu, diserahkan kepada Wizentan untuk projek pelancongan. Ini berlaku saudara. Pada tahun 1993, 1,000 ekar tanah reserve Melayu di Kerpan, Kedah, habis uyup. Kononnya nak buat projek udang. Kononnya ada datang pelabur daripada Arab lah sebagainya. Kemudian di Kampung Cubadak, Sentul, Kuala Lumpur, sebanyak 273 ekar tanah kampung Melayu tradisi diambil alih dan kira-kira 160 keluarga dihalau keluar. Ini bagi mereka yang tinggal di kawasan pinggir-pinggir bandar, dan bila dibangunkan, ke mana mereka? Terdapat 217 hektar tanah kereta api tanah Melayu di Singapura. Akhirnya serah balik pada kerajaan Singapura. 290 keluarga di Kampung Pelentung Tengah, di Pasir Gudang, Johor, dihalau keluar. Dan mereka walaupun mereka sudah tinggal di situ lebih daripada 30 tahun. Jadi keadaan inilah amat membimbangkan kita tentang survival bangsa kita. Kalau budaya korupsi ini berterusan, di mana lagi kita nak mengadu? Apabila sesuatu keputusan dibuat tidak mengikut perundangan dan ada elemen korupsi. Ini juga apa yang berlaku sekarang ni. Saya kecewa yang amat sangat. Sebab itu saya kata akhirnya mereka ini, kita mengharapkan memimpin negara ini dengan baik, akhirnya seperti menanam, kita tanam padi yang tumbuhnya lalang. Saudara lihat apa berlaku hari ini. Saya terkejut apabila Malaysia Now menyiarkan pula ada kes Menteri Wilayah Persekutuan. Ini saudara, ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita bohong. Sebab katanya portal Malaysia Now melaporkan bekas Menteri Wilayah Persekutuan, anak buahnya dikatakan telah membantu sebuah syarikat pembaju swasta untuk mendapatkan kelulusan bagi memindahkan lot tanah pada tahun 2019. Sedangkan pada waktu itu polisi Kerajaan Pakatan Harapan ialah tidak membenarkan surat sokongan ataupun minit daripada menteri. Jadi katanya adalah nama-nama disebut dalam tempoh 22 bulan. Usai ini Khalid Samad, naik pula era Tan Sri Anwar Musa, timbul pula lagi isu tanah di jalan PIL. Kita tidak menuduh sesiapa ya, tapi semua ini perlu ada siasatan. Sejauh mana apakah ada elemen korupsi? Mesti disiasat. Sebab tanah-tanah di sekitar kota raya Kuala Lumpur semakin kecil, semakin dah tak ada. Kalau dapat 2-3 ekar tu dah kira berbilion lah. Dan semalam kita dengar pembangunan di Kampung Baru. Semalam lah. Perbahasan di Parlimen apabila Datuk Syahidan Kasim menjawab dengan Khalid Samad tentang pembangunan Kampung Baru. Kalaulah tanah Kampung Baru itu juga dinodai
ataupun diperkosa. Mana lagi? Itulah tanah terbesar, kawasan kependudukan warga bangsa Melayu yang sepatutnya dipertahankan. Karena itu, sewaktu menandatangani perjanjian untuk menyerahkan Kota Raya Kuala Lumpur kepada Kerajaan Persekutuan dengan titisan air mata Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor waktu itu, Sultan Salihuddin, baginda menyatakan Kampung Baru mesti kekal berada dalam negeri Selangor. Sebab itu sekarang ini Kelab Sultan Sulaiman, presidennya mesti Menteri Besar. Artinya baginda tidak mahu melepaskan warga bangsa Melayu yang ada di Kuala Lumpur ini untuk menjadi wilayah persekutuan. Sebab baginda dapat melihat, dan ini dipersetujui oleh almarhum Datuk Harun yang meletakkan syarat bahawa apa-apa pun anak Kampung Baru masih lagi bergelar warga Selangor. Sebab baginda, pimpinan terdahulu melihat bahawa kemungkinan ini akan berlaku. Dan sekarang ni pembangunan Kampung Baru ni, orang melihat, pemaju-pemaju melihat, ini macam, minta maaf cakap lah, dia orang tengok ni macam warga bukan Islam melihat Kampung Baru tu seperti macam minyak kinzir punya sedapnya pada mereka. Nak dapat kalau boleh dipujuk, macam-macam usaha dilakukan. Dapat 1 ekar tanah di Kampung Baru tu dah jadi billionaire. Sebab itulah hanya sekarang ini, bukan lagi segitiga emas, saya mengatakan segitiga intan berlian. Begitu bernilai tanah itu di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur, kota metropolitan. Memang warisan yang ada di Kampung Baru itu bukan seorang, beribu dah sekarang ni anak cucunya. Tetapi jangan lupa, semua tanah-tanah itu adalah anugerah daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, yang mahu melihat bangsanya masih kekal. Kota raya Kuala Lumpur ini hanya Kampung Baru aja lagi tinggal. Kampung Cubadak dah habis. Saudara, Sentul dah huyup. Jalan Kelang dah habis. Di Segambut apa dah jadi? Huyup. Yang ada cuma tinggal sekarang ini hanyalah di Kampung Baru. Kalau Kampung Baru itu gagal dipertahankan, macam mana kamu nak bergelar kamu seorang pemimpin? Ini yang saya katakan, akhirnya kita menanam padi yang tumbuh lalang. Kalau pemimpin yang ada di Bandaraya Kuala Lumpur melihat tanah di Kampung Baru itu sebagai tempat untuk mencari atau mengais kekayaan. Ini waktu zaman Tan Sri Syaril Samad. Sebab itu saya nyatakan tadi, zaman Tan Sri Syaril Samad menjadi menteri wilayah persekutuan, orang tak berani usik tanah Kampung Baru. Dan waktu itu beliau walaupun warga Johor Bahru bersama-sama dengan Allahyarham Tan Sri Alias Omar. Walaupun Tan Sri Alias Omar waktu itu adalah anak Pulau Pinang, tapi mereka melihat. Allahyarham Tan Sri Alias Omar pernah bercakap dengan saya sambil main golf. Dia kata, waktu saya jadi Datuk Bandar, saya tak izinkan sama sekali usahakan pemaju. Dia kata, usahakan bangsa asing, pemaju pun saya tak bagi. Saya akan perhatikan, ini adalah warisan yang diamanahkan. Inilah saja yang ada pada bangsa kita. Saya bila nak cakap benda begitu sebab dada saya. Sebab ini bangsa kita. Kenapa korupsi mengizinkan? Saya tak boleh terima kalau tanah Kampung Baru itu akhirnya direbut ataupun dijadikan taruhan untuk mereka mengauk kekayaan. Ini bangsa kita, saya mengharap agar menteri di menjaga wilayah persekutuan ni insaflah. Anda harus insaf bahawa inilah saja tinggal lagi warisan bangsa kita. Kemana lagi bangsa kita nak mengadu? Saudara kena ingat, saudara, saya bila sebut Kampung Baru saya tersentuh. Sebab melihat bangsa saya, bangsa kita masih hidup lagi. Bagaimana anak cucu akan datang? Apakah kita akan melihat bangsa kita menjadi pengemis yang terlalu hina? Kalau Kampung Baru itu dibenakan, dijual pada orang lain. Cukup-cukuplah bangunan lain yang kita tengok macam mana apa berlaku di Bukit Bintang, apa kita lihat di Kepung. Tak ada, jangan mimpi lah. Di Bukit Bintang tu jangan mimpi kita boleh dapat balik mana-mana tanah situ. Bukan saya resis, tidak. Tapi saya harus mempertahankan. Anda nak kata apa pun katalah. Sebab saya benci apabila melihat mereka menggunakan politik untuk mengaut kekayaan. Rakyat ditipu. Sebab itu saya agak terkesan dengan kenyataan Datuk Lokman. Dia kata dulu masa pilihan raya 2018, tak apa. Kalau kita cuba-cuba. Ini bukan soal cuba-cuba saya. Tadi bila saya makan tengah hari dengan Yang Mulia Tengku Razali, beliau menyatakan bahawa yang dia khawatir bahawa jati diri bangsa sudah semakin pudar.
warga kita melihat wang ringgit itu adalah segala-galanya. Mereka tidak lagi melihat bahawa nilai bangsa itu wajib dipertahankan. Kemerdekaan yang kita miliki, yang kita warisi daripada lenangan air mata, daripada lenangan keringat, daripada titisan darah dan nyawa pejuang kita. Akhirnya apakah kita nak berantakan sama sendiri? Kita saling berebut kuasa. Sebab itu saya cakap terus terang, saya begitu yakin kalau setiap warga kita sentiasa mengangkat tangan bermohon pada Allah SWT, kita berdoalah agar segera menyedarkan mereka yang berada pemimpin. Kalau mereka yang berada di anjung kuasa itu meletakkan kepentingan diri, Allah usirkanlah mereka. Sebab itu saya mengatakan bahawa kita perlu ada warga bangsa baru. Anak-anak muda perlu diberi kesedaran. Let's come to the political battle. Kita menyeru anak-anak muda supaya masuk dalam galangan politik. Jangan dibiarkan berterusan segala pemimpin yang comot monyot, yang kerja lain tak ada, menjarah harta negara ini, segera kita singkirkan. It's a time. Masa saya menjangkakan lebih kurang 7 bulan lagi kita akan mengadakan pilihan raya. Waktu itu tak kisahlah anda di desa ke, di kawasan pedalaman ke, di kota raya ke, masa untuk kita bertindak. Saya melihat, bukan saya tak melihat, saya melihat dengan penuh kesedaran bagaimana kerana politik anak-anak muda sekarang selalu kena lihat apa yang berlaku agak bahaya di Sabah dan di Sarawak. Apabila ada sekumpulan anak-anak muda dah nak tuntut supaya keluar Sabah, keluar Sarawak, saya kata ini bukan keadaan yang baik. Bagaimana kita yang telah duduk begitu lama penuh harmonis, maka akhirnya wujud elemen-elemen begini. Ini berpunca daripada pemimpin. Kalau pemimpin itu sayangkan negaranya, pemimpin itu sayangkan rakyatnya, dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya, maka rakyat akan senang lenang, tak ada masalah. Era kepimpinan Selangor di bawah Yang Berhormat Almarhum Datuk Harun Idris, waktu itu siapa berani usik warga bangsa Melayu? Warga bangsa Melayu dengan megahnya, kamu datang dari Kelantan, datang daripada Johor, datang dari Pulau Pinang, datang daripada Perak, datanglah daripada seantero Melaya, Sabah dan Sarawak, duduk di Kuala Lumpur ini, pasti akan diusahakan untuk mendapat tempat peninggalan. Sebab itu selalu berjalanlah, sama ada daripada Kajang ke, daripada Ceras ke, mana apa semua, dibina kawasan perumahan. Tapi kemuliaan almarhum Datuk Harun ini tidak mahu dijadikan sebagai satu pegangan kepada pemimpin hari ini. Mereka yang berada di anjung kuasa hari ini melihat bahawa inilah tempat untuk merampok harta negara. Ini yang saya buat marah. Jadi bila berlaku pendedahan, saya tengok yang berlaku di wilayah persekutuan, memanglah tak besar. Tak besar, tanah ada yang 2 ekar, 5 ekar. Ataupun pusat ini sukan wilayah, tapi sudah cukup memberi pulangan yang begitu lumayan kepada mereka yang melihat ini adalah sebagai lubuk untuk menjadi kewangan. Sebab itu saya mengatakan bahawa sudah sampai masanya pimpinan negara Datuk Ismail Sabri melihat anda sekarang berada di anjung kuasa, anda akan dipersalahkan. Dan saya mengatakan kalau ini keadaannya, orang akan menyalahkan juga UMNO. Ini yang kekhawatiran saya. Sebab rakyat melihat bagaimana peralihan kuasa daripada Barisan Nasional pergi ke Pakatan Harapan. Akhirnya tanam padi tumbuhnya lalang. Kemudian daripada Pakatan Harapan 22 bulan pada Perikatan Nasional. Lagi meredum kita. Dan daripada Perikatan Nasional dapat balik kepada UMNO, kerajaan, sebuah keluarga. Tapi keluarga ini macam saya kata semalam kemarin tu, dalam sebuah keluarga ada bapaknya perlu disantuni. Dan keluarga itu mesti menjalin sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia macam mana? Apabila semua kena telus, apabila ada peruntukan nak diberikan pada rakyat, mesti sampai. Jangan ada birokrasi, jangan ada sekatan. Ini bakul makanan pun saya dapatan, ada yang tak dapat. Saya berani cakap sebab saya sendiri tak dapat. Tidak ada sesiapa pun berkunjung ke rumah saya, bertanya pada anak-anak saya, kamu ada makanan ke tidak? Tak ada. Jadi artinya rakyat tidak disantuni. Dalam keadaan begini, sampai bila kita harus merintih? Dan akhirnya naik bendera putih. Bila naik bendera putih, orang pun kata, hinanya kita ni. Itu belum lagi di kawasan-kawasan di luar bandar. Di kampung-kampung, bila berlaku, ni bencana nak datang dah ni. 10 kawasan negeri itu akan ada ribut dan sebagainya. Jadi saudara Joaquim Adam, ada saka tu UMNO rosak.
Dulu UMNO yang ditubuhkan 1946 sebagaimana kata Yang Berhormat Tengku Razali, begitu mulia dan orang menyanjungi. Bukan hanya orang Melayu. Bukan Melayu pun menghormati UMNO ini. Kalaulah yang datang itu pemimpin daripada UMNO, mereka menghormati. Tapi ini tidak berlaku sekarang. Malahan pemimpin UMNO diperceceh dan dipercacai oleh mereka. Dan kita sendiri membuka segala pekung. Hanya kerana politik, kita saling tuduh menuduh, kita selongkar, selak segala dalam kain, bawah kain. Akhirnya apa jadi? Orang tidak menghormati. Dulu, kalau sebut pemimpin UMNO, orang segan. Sebut Datuk Arun, orang takut. Bukan takut itu kerana bahawa beliau ada kekuatan, ada tongkat saya. Tidak, tetapi kerana menghormati ketegasannya. Fauzi Jebat, keluarga nombor 9, keluarga 3 Abdul. Nah, kita tidak mahu negara kita ini akhirnya jatuh ke tangan mereka yang meletakkan kepentingan mereka mengatasi daripada kepentingan rakyat. Saya selalu menyatakan, hari ini bila saya baca kenyataan daripada Malaysia Now tentang kedudukan tanah di Kampung Baru dan sebagainya, saya mula terpanggil. Dan saya mengharapkan warga Kota Raya Kuala Lumpur bangun. Anak-anak muda yang ada sekarang ni, anda hidup dalam keadaan kesukaran. Inilah masanya untuk kita kembali mewujudkan satu penyatuan. Sebagaimana waktu kita diperintah oleh penjajah dulu, warga bangsa bersatu padu, kita menyantun, kita memerangi untuk memerdekakan negara kita daripada tangan penjajah. Sekarang ialah masanya untuk rakyat bersatu padu memerdekakan diri kita daripada dijajah oleh orang-orang politik yang serba-serbai. Tok-tok lebay yang tak boleh pakai semua. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.